Apa khabar semua? Pernah satu ketika dunia automotif dikejutkan dengan teknologi free valve yang mana enjin tu dah tak guna camshaft untuk buka dengan tutup intake dengan exhaust valve. Yang jadi kecoh tu sebab manufacturer yang nak guna free valve ni adalah Koenigsegg. Orang lain tak nak pakai pun. Rupa-rupanya company yang buat free valve ni macam anak syarikat kepada Koenigsegg. Jadi patutlah dia je yang berminat nak guna dan Koenigsegg jugalah yang gila-gila promote benda ni. Walaupun teknologi ni canggih, tapi selepas sekian lama diorang buat macam-macam klaim. Kata jimat minyak lah, efisien lah. Tapi dah dekat 10 tahun pun masih orang tak nak guna lagi free valve ni. Jadi adakah konsep free valve ni indah khabar dari rupa saja atau dia dah gagal terus sebenarnya? Baru je orang Malaysia nak masukkan dekat Wira kan? Baik, yang pertama sekali, enjin ni tugas dia adalah untuk convert heat dari minyak petrol atau diesel tu kepada useful work. Dan dalam kes kereta kita, useful work tu adalah kerja untuk putarkan tayar tu lah untuk bagi kita bergerak. Kalau dalam bahasa engineering ni, internal combustion engine tu kita panggil sebagai heat engine. Maknanya dia guna heat untuk generate work. Dan engine ni orang dah develop lama dah. Dia bukanlah satu teknologi yang baru. Engine modern sekarang ni boleh kata dah sampai limit maksimum berapa banyak kita boleh convert haba ni, dan pada masa yang sama kita masih mampu nak beli enjin tu. Kalau dia canggih sangat, jimat minyak banyak sangat, tapi harga dia juta-juta ringgit, tak guna juga kan? Dan pelbagai effort digunakanlah untuk naikkan kecekapan enjin ni supaya kurang guna minyak. Bila kurang guna minyak, maka kuranglah pencemaran. Dan antara benda yang paling susah sebenarnya nak improve dalam enjin ni adalah air management. Disebabkan api ni nak hidup, dia perlukan bahan bakar iaitu minyak petrol, perlukan haba yang datang dari spark plug dan juga dia perlukan oksigen. Maka air management sangat penting. Sebab itulah orang buat turbocharger dengan supercharger untuk sumbat lagi banyak udara dekat dalam enjin. Dan disebabkan air management ni sangat penting lah, kita selalu dengar term macam VTEC, VVT, DVVT. Ini semua merujuk kepada teknologi yang engineer buat untuk kontrol injap yang masukkan dengan keluarkan udara dari enjin kita. Sebabnya masa enjin kita tengah idle atau masa kita tak perlukan sangat power, settings valve tu lain. Sebab kita tak perlu masukkan banyak minyak untuk hidupkan enjin tu. Bila kita tengah push enjin tu pula, kita nak banyak power, maka minyak akan masuk banyak. Jadi timing opening dengan closing valve tu, settings dia memang berbeza. Tapi disebabkan untuk kontrol buka tutup valve ni kita pakai camshaft, maka tak banyak flexibility yang kita dapat. Sebab camshaft tu bentuk dia dah fix. Bolehlah kita adjust face angle sikit untuk adjust timing. Ini yang kita panggil sebagai variable valve timing ataupun VVT. Lepas tu ada pula yang boleh adjust valve lift. Yang ni kalau Honda dia guna term VTEC. Semuanya diorang develop susah payah sebab air management ni terlalu penting untuk performance engine kita. Dan disebabkan kepentingan air management ni lah, ada satu company develop teknologi yang dipanggil free valve, yang mana dia ganti terus kepala injap tu dengan solenoid. Solenoid ni lah yang akan jadi actuator untuk buka tutup valve ni untuk kontrol udara yang masuk dan keluar dari enjin tu. Dan bila guna solenoid ni untuk setiap satu valve, maka kita tak perlu lagi lah camshaft untuk gerakkan semua injap tu. Dan paling best, kita boleh programkan solenoid tu untuk buka tutup valve tu ikut suka hati kita. Tak ada lagi limitation dari segi geometri. Maknanya kan, enjin akan jadi sangat fleksibel dan engineer boleh tune bukan setakat valve timing, tapi sebanyak mana valve tu buka tutup pun dia boleh tune. Dan dia boleh tune untuk setiap RPM dengan setiap loading. Memang sangat fleksibel. Dan bila solenoid ni boleh dikawal secara elektronik, maka respons dia pun instantaneous. In fact, kalau dia nak delaykan sikit pun boleh. Contohnya, kalau kita nak enjin tu bergerak secara smooth. Kalau nak racing, baru kita bagi instant. Jadi potential free valve ni sangatlah besar. Dan dah ada pun orang buat camless engine ni untuk masuk dekat dalam kereta Miata. Cuma macam biasalah, benda yang ada kelebihan ni mesti akan ada kekurangan dia. Dan mungkin kekurangan ni lah yang menyebabkan dah hampir 10 tahun Koenigsegg develop free valve ni
tapi masih tak ada manufacturer lain nak beli. Dan dia pun hanya masukkan tag ni dekat dalam Koenigsegg Gemera diorang yang baru saja. Kereta lain macam Jesko dia tak masukkan pun. Padahal Jesko tu diorang bangunkan dekat-dekat je masa dia dengan Gemera. Jadi apa yang tak kena sebenarnya pasal FreeVav ni? Kalau kata bagus sangat, kenapa sampai sekarang tak semua orang guna? Baik, yang pertamanya saya rasa anda pun perasan adalah akan ada isu dari segi reliability. Enjin ni orang dah develop lama dah, dan komponen yang ada dalam enjin kita sekarang semuanya adalah komponen yang paling reliable yang manufacturer boleh bagi mengikut bajet yang diorang ada. Sebabnya kalau untuk kereta biasa, kalau beli baru, kita akan ada warranty 5 tahun kan. Jadi enjin diorang ni mesti at least boleh tahan 5 tahun. Dan pembeli pun bercampur-campur. Ada yang sayang enjin dia, ada yang belasah je enjin dia. Tapi tak kira pembeli tu macam mana pun, warranty tetap 5 tahun. Jadi manufacturer akan elakkan tukar benda-benda penting dalam enjin tu dengan teknologi yang belum terbukti reliable. Plus teknologi macam VTEC, VVT, DVVT, MyVac, semua ni dah boleh capai 90% apa yang FreeVav ni nak capai. Jadi berbaloi ke nak upgrade? Dan faktor kedua of course adalah cost. Harga enjin tu sendiri dah semestinya lebih mahal sebab banyak komponen baru dan banyak elektronik. Kalau camshaft tu dia sebatang atau 2 batang je, nak buat pun tak susah sangat. Kalau guna solenoid, kalau satu silinder ada 4 valve, kereta ada 4 silinder, dah nak kena ada 16 mekanisme solenoid untuk kontrol setiap satu valve tu. Ini belum lagi termasuk kos R&D dengan testing yang manufacturer nak kena buat sebelum nak roll off enjin ni ke production. Siapa nak tanggung development cost ni? Sebelum tu, kalau anda confused dengan term-term yang saya gunakan untuk video ni, dan anda pula sangat minat dengan enjin, saya ada sediakan lebih 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda layan untuk tahu segalanya tentang enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk check voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain, semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah, dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Okey, jom kita sambung. Faktor ketiga pula adalah development enjin sekarang boleh kata agak perlahan sebab manufacturer dah lebih fokus kepada hybrid dengan electric vehicle. In fact, kita boleh argue yang internal combustion engine yang paling best dah pun dibuat dan takkan dibuat lagi pada masa akan datang. Enjin pada masa depan mungkin hanya akan jadi range extender saja. Dia tak connect directly pun pada gearbox dan hanya akan digunakan untuk cas bateri. Mungkin benda ni akan berlaku dalam 10 ke 20 tahun akan datang, mungkin lama lagi. Tapi kalau inilah trendnya, nak buat apa manufacturer bangunkan enjin FreeVav ni? Betul tak? Jadi atas faktor-faktor ni, mungkin FreeVav ni akan gagal masuk ke market yang mana kita boleh akses. Entah-entah satu-satunya kereta yang akan pakai adalah Koenigsegg Gemera. Itu pun sebab diorang dah tercakap pasal FreeVav ni. Jadi nak kena deliver lah juga. Enjin dia tu power walaupun dia kecil sebab boost yang sangat tinggi. Bukan sebab FreeVav tu semata-mata. Dan orang yang pakai kereta ni pun mampulah nak ganti kalau sistem ni rosak. Sebab tu untuk teknologi ni turun kepada average customer macam kita ni, harapannya sangatlah tipis. Sekali lagi, link untuk join kursus enjin Zero to Hero ada dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.